السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Masya Allah. Eh. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullahu ta'ala, rahimahumullahu subhanahu wa ta'ala, qala wal istidanatu liman la yarju wafa'an lidainihi min jihatin zahiratin walam yu'lam da'inuhu bidzalika walam ya'lam da'inuhu bidzalika. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, katanya wal istidanatu, istadana yastadinu istidanatan, dan bermula al istidanah itu, istidanah ialah apa dia? Ai talabud daini, menuntut akan hutang. Menuntut akan hutang itu liman la yarju wafa'an lidainihi, kepada orang yang tidak tidak mengharap ia man. Dhamir mustatir huwa fa'il kembali kepada man. Tidak mengharap wafa'an lidainihi, maf'ulun bih yarju, akan melangsaikan akan hutangnya, hutang man tu, min jihatin ay sababin wa tariqin, ay min ayyi jihatin, daripada mana-mana cara, yakni sebab dan jalan. Jadi maksiat badan yang ke-35 ialah dia berhutang dalam keadaan dia tahu, dalam keadaan dia berhutang, dia menuntut hutang, dia minta hutang kepada orang yang mana dia tidak boleh untuk melangsaikan hutang pada mana-mana cara sekalipun pada masa akan datang. Dia berhutang juga. Mana dia berhutang dalam keadaan dia tak tahu boleh bayar ke tak, penuh dia punya bayaran hutang nanti. Begitu dosa. Zahiratin sifat jihah, yang mana jihah tu yang jelas, yang nyata ia jihah tu. Yang mana bayar tu pula yarju wafa'an idainihi, bayar hutang tu pula fauran fil hali, secara segera pada ketika mana bayaran hutang tu segera. Fil hali yakni bayaran hutang tu yang segera. Jadi dia tak mampu bayar segera kalau bayaran hutang tu perlu bayar dengan segera. Wa indal hululi fil muajjali, dan ketika mana al hululi ay hululiz zaman,
Masuknya masa pada ketika hutang yang diberi tempoh. Mana hutang yang bukan bayar segera. Contohnya kena bayar 3 bulan lagi. Jadi dia berhutang dalam keadaan tak tahu boleh penuhkan, boleh bayar, boleh lunaskan hutang 3 bulan akan datang. Jadi ni hukumnya berdosa. Jadi maknanya kalau kita nak berhutang ni, maksudnya berhutang ni mampu bayar hutang. Kita kena ada kemampuan untuk bayar hutang kalau nak hutang orang. Ni sebuah orang yang berhutang lah. Idza kana, yang kata haram ni berhutang dalam keadaan tidak, dalam keadaan tahu tak dia nak bayar hutang ni, idza kana ghairal muttarri, jikalau adalah ia seorang man tadi, maf'ulun bih ghairal muttarri, tidaklah bersangatan hajat. Maknanya kalau bersangatan hajat bolehlah. Sebab bersangatan hajat ni apa-apa benda pun dia jadi harus. Macam hari tu dia boleh ambil makanan orang sebab dia bersangatan hajat. Kalau tak makan mati. Lepas tu kena ganti balik lah. Bahkan boleh ambil orang punya makanan tu secara paksa sebab dia nak mati ni. Sama juga orang berhutang, kalau dia betul-betul memerlukan duit tu untuk menyelamatkan nyawa dan sebagainya, memang kena berhutang. Walaupun dia ada keyakinan tak mampu bayar sekalipun. Sebab sekarang waktu tu dia ada sangat berhajat. Muttarru, sangat berhajat, asyiddatul hajah. Lepas tu yang kata haram lagi, walam ya'lam da'inuhu, dan tidak sama sekali mengetahui ia oleh da'inuhu, da'inudain, orang yang memberikan akan hutang, idhafah isim fa'il kepada maf'ul. Dalam keadaan orang yang memberi hutang tu pula, da'inuhu tu ay may yu'tihi daina, orang yang memberikan ia orang akan asyakhsa, seseorang yang berhutang tu lah, ad-daina maf'ul bih kedua, akan hutang. Dalam keadaan orang yang memberi hutang, pemihutang tu tak tahu, kata dia ni tak boleh bayar. Kalau dah maklum tak apa. Maklum dah aku tak boleh bayar ni, okey tak apalah. Tak apa, boleh hutang. Bidzalika, dengan demikian itu, dengan demikian mana? Bikauni man tu, bikauni syakhsi, dengan keadaan seseorang yang berhutang tu, la yarju wafa'an min dzalika, tidak mengharap ia man wafa'an, memenuhkan, min dzalika, memenuhkan ni wafa'an wafa'an lidainihi, memenuhi akan hutang itu, min dzalika, daripada demikian itu. Dia kata bikauni syakhsi la yarju wafa'an min dzalika al-wafa', min dzalika al-wafa' min jihati, untuk menyempurnakan hutangnya daripada pelbagai cara sekalipun. Dia tak tahu pun yang dia ni tak boleh bayar hutang. Kalau maklum kepada pemihutang tak apa. Iaitu maksiat yang ke-35. Yang ke-36, wa adamu inzaril mu'siri, dan tidak memberi tempoh akan orang yang susah, idhafat masdar kepada maf'ul. Maksiat yang ke-38, yang ke-36 membabitkan badan, orang yang memberi hutang ni tak memberi tempoh kepada orang yang tak mampu bayar. Ai adamu ta'khiri dainil mu'siri, tidak mengakhirkan, melewatkan hutang orang yang susah, ila waqtil maisarati, kepada waktu yang mudah yang senang. Waktu mudah dan senang. Allah Ta'ala, telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah, surah Al-Baqarah ayat 280. Jikalau adalah ia orang yang susah itu, fanadhiratun, maka tangguhlah, ila maisarah, kepada masa yang lebih senang, yang mudah untuk dia bayar. Surah Baqarah 280. Wa in kana alladhi alaihi ad-dainu mu'siran, iaitu jikalau adalah ia alladhi tu, iaitu orang yang alaihi, atasnya, atas alladhi, ad-dainu mubtada muakhar, alaihi jar majrur, ta'alluq syatu mazhuf, khabar muqaddam, mu'siran khabar kana, dia tu orang susah, fa'ala ad-daini nadhiratu, maka ala lil mudarrah, fayajibu ala ad-daini nadhiratu, maka wajiblah ke atas orang yang berhutang itu nadhirah, memberi tempoh. Nadhirah tafsir ta'khirun ilal yasari was-sa'ati, melewatkan, ta'khiru dainil mu'siri tu ilal yasari, kepada waktu yang lebih mudah, was-sa'ati, yang lebih lapang. Mana waktu yang boleh dia bayar lah. Dia perlukan duit sangat, jadi waktu tu tak nak bayar, jadi kita tangguhlah. Kalau tak tangguh, dosa, kita menyusahkan orang. Tu.
wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ni sambungan dia, wa an tasaddaqu, dan bahawa bersedekahlah oleh kalian. Wa an tasaddaqu tu mubtada, ta'wil masdar mubtada, khairun tu khabar. Wa an tasumu khairul lakum, sama kok. Dia panggil ni contoh-contoh masdar muawwal pada mubtada kalau dalam nahwu. Ni contohnya. Bermula bahawa bersedekah oleh kamu itu lebih baik bagi kamu. Sedekah makna halalkan. Hutang yang kita bagi ke orang tu halalkan. Ini lebih baik lah. Tambah kalau kita tengok dia tu orang susah, dia minta ke kita, tak payahlah hutang dia, bagi terus. Itu lebih baik in kuntum ta'lamuna, jikalau kalian itu mengetahui. Ta'lamuna khabar kuntum. Jadi dia selit, Syekh Nawawi selit kat antasaddaqu tu. Dia selit ay tatruku ru'usa amwalikum ilal mu'assiri. Itu bukan ayat Quran. Takut orang pakai kitab Tabaq Halabi tu, dia ingat ni ayat Quran. Bukan. Ayat Qurannya wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun tu. Lepas tu dia selit ayat ni, tatruku, tinggallah oleh kalian, maf'ulun bih, ru'usa amwalikum, modal-modal harta-harta kalian, ilal mu'siri, kepada orang susah. Makna tak payah nak kira lah, sedekah ya pada orang susah tu. Wa fil hadithi, dan dalam hadis, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ni ayat mutasyabihat. Man anzara, barang siapa yang menangguhkan ia barang siapa, maf'ulun bih, menangguhkan hutang, akan mu'siran, akan orang yang mu'sir, orang yang susah. Dia dua saja, menangguhkan hutang atau menghalalkan hutang, dua je. Tu lagi bagus. Aw wada'a anhu. Wada'a ni makna menghalalkan, melepaskan ia man tu, anhu, daripadanya, daripada mu'siran, melepaskan hutang. Maka jawab, adallahu Allahu, niscaya meneduhkanlah akan ia akan man oleh Allah, fi dhillihi, pada bayangnya, bayang Allah. Bukan bayang Allah, bayang sini rahmat. Tu terjemah je. Saya rasa saya pernah jawab soalan ni bila orang tanya kaitan dhilla yauma la dhilla illa dhilluh. Ada, saya boleh tengoklah, search dalam page ni rasanya. Ada kot. Sekejap. Search kali. Ada rasanya jawab ke page lain. Ada rasanya. Bayang. Tak silapnya masa tu dah ada page dah. Lama dah soalan ni. Tak ada sini. Mana kalau tak ada sini, kat grup Ongko Dulu Jang. Kat grup Ongko Dulu Jang. Cari neri lah. Rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan. Mendapat rahmat Tuhan, perlindungan Tuhan di hari kiamat. Kata Allah ada bayang pula. Yauma la dhilla, yang mana pada hari, yauma la dhilla illa dhilluh, hari kiamat lah. Yauma la dhilla, pada hari yang tidak ada sama sekali bayang, illa dhilluhu, dhillullah, melainkan bayang Allah, rahmat Allah. Tu. Ini hadis riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, Kitabuz Zuhdi war Raqaiq, babu hadis Jabir at-Tawil wa qissatu Abil Yasr. Hadis yang 7704, hadis Abil Yasr As-Sulami marfu'an radhiyallahu ta'ala. Hadis pula dah. Maksiat yang ke-37, wa badlul mali. Badlu asalnya mencurahkan. Makna dia menyalurkan akan harta fi maksiatin, ke dalam maksiat. Itu juga dosa anggota badan semua. Badlu ay sarfuhu, menguruskan, menghelakan. Kalau bahasa Jawi lama, menghelakan. Orang tahu faham kot, hela ni, hela. Dia menghelakan, dia menguruskan akan akan harta tu, wa ibahatuhu, dan mengharuskan akan harta tu. Tadi mengurus ni mengharus. Antibi nafsin, daripada hati yang baik, hati yang senang. Dia senang hati, dia selesa. Dia infakkan harta dia tu fi maksiatin, jar majrur, ke dalam maksiat. Wal iyadu billah. Contoh ka syira'ati alatil malahi, seperti membeli alat-alat muzik yang haram yang kita bincang, mizmar, tombur, apa semua tu. Waqtira'iha ataf syira', dan juga menyewakan akan dia akan alatil malahi, buat sewa pula. Tu mizmar ni sebulan mu sewa kat aku, bayar 9,000 contoh. Dia haram. Ambil hasil tu haram lah. 38, perbuatan yang maksiat perbuatan pula, maksiat anggota badan. Walistihanatu, dan
menghinakan. Ai tahqiru hina wal idlalu hina juga. Menghinakan dia fi'il muta'addi belaka. Kalau tahqir haqqara yuhaqqiru tahqiran. Idlal adlala yudlilu idlalan. Menghina, mencela, mengolok-olok, merendahkan. Bil mushafi, pada mushaf, mushaf, mishaf, mashaf. Boleh tiga baca. Mumami jar majrur wa bi kulli ataf wal bil mushaf wa bi kulli ilmin syar'iyyin, dan dengan setiap ilmu sifat mansubin ila syar'i yang dinisbahkan kepada syarak. Contoh kita ni, kita menghinakan dia sama ada dengan perkataan atau perbuatan, kita lempar dia dosa. Katahwiyati, seperti buat lebih kurang, bil kurasi dengan kuras. Kuras tahu tak kuras binatang apa? Kuras ni. Contoh kitab ni, kitab hak jenis cerai ni dipanggil kuras. Kitab jenis cerai ni, tak ada stapler ni. Jadi satu ni satu kuras. Satu kuras ni ada beberapa helai halaman. Ni dia panggil satu kuras. Ni 2 kuras, 3 kuras, 4 kuras, 5 kuras. Kitab Al-Luma' fi Usulil Fiqh ada 5 kuras. Gitu lah. Jadi kita pun buat lebih kurang dalam lempar, baling, koyok dan sebagainya. Seperti mana wali tidak boleh untuk menyerahkan Al-Quran mushaf kepada budak yang mumayyiz, budak yang belum mumayyiz, kerana takut dia akan mengkoyok-koyokkan dia. Begitu juga ilmu syarak. Jangan bagi ke budak-budak hak yang belum mumayyiz untuk dia main sendiri, untuk mencari-cari koyok dan sebagainya. Kita yang dosa ke budak tu, kita membiarkan. Min zalika, daripada demikian al-mushaf wa kulli ilmin syar'i. Fayahrumu, maka haram haram al-istihanah tu lidalalatihi, kerana menunjuk ia istihanah, menunjuklah oleh penghinaan itu ala adami ta'zimi, ke atas tidak mengagungkan mushaf, tidak mengagungkan ilmu syarak tu. Ala adami jar majrur wa huwa mudhaf, at-ta'zimi mudhafun ilaih. Wa ka wad'il imamati, ataf kepada kata bil kuras. Tu bukan katahwiyah, ataf pada kata katahwiyah. Wa ka wad'il imamati, dan seperti meletakkan serban, idhafat masdar kepada maf'ul. Au dawatil kitabati, dawatil kitabah, dawatil kitabah ni tempat alat tulis, bukan? Dia sebenarnya kalau dakwat tu, contoh kalau dakwat tu, tempat letak dakwat tu, tu wadatul kitabah, kitabah penulisan, bekas je lah, bekas. Letak serban, letak bekas dakwat atau bekas alat tulisan. Au dawatil imamah, la'alla sawat tak ada. Kitab nuskhah lain tak ada dawatil imamah. Apa dawatil imamah? Bekas serban, bekas letak tempat serban, tak ada. Tu. Nuskhah lain tak ada, nuskhah ni tak ada perkataan ni. Terus kepada au hajarin, ataupun batu. Ala dhalika kulli minal mushafi wa kulli ilmin syar'i. Atas demikian itu, demikian mushaf dan juga setiap ilmu syarak. Ala dhalika jar majrur musyar ilaih, kena kepada kullin minal mushaf wa kulli ilmin syar'iyyin. Dia letak atas. Jadi contoh ni kitab, dia letaklah apa-apa tu, contoh je, kaf tu kaf li tamthil, bukan istiqsaiyah. Jadi contoh letak macam ni. Macam ni. Ini tanda istihanah ni. Letak macam ni, letak atas mushaf, letak atas ilmu syarak. Letak benda. Ni contoh je, contoh tak berdosa ni. Macam orang nak mengajar bab tolak. Dia buat contoh, saya cerai bini, saya cerai kamu. Sekian-sekian, nama sekian-sekian, dengan tolak 3. Jatuh tak suami isteri di rumah? Tak jatuh lah, tu contoh ya. Jatuh ke, habis lah, tak boleh ngajak. Lepas tu katanya, au hajarin nabi, fayahrumu dhalika, maka haramlah oleh demikian itu, demikian wad'ul imamah wa dawatil kitabah. Okey, fayahrumu tadi itu, yahrumu tu kembali kepada tahwiyah, fa'il dia. Fayahrumu ay fayahrumu tahwiyatu bil kuras tu. Bukannya istihanah. Itu lebih tepat. Di annahu, kana bahawasanya apa? Wad'al imamah wa audawatil kitab ila akhirih ala dhalika tu. Yadullu khabar di anna, menunjuk ia wad'u tu ala al-ihanati, atas penghinaan.
Wa illam yaqsidha, meskipun royahnya kata haram juga ni, meskipun tidak sama sekali meniat ia seorang akan ia akan apa? Akan al-ihanah tu. Ahana yuhinu ihanatan masdar. Akan menghinakan tu. Walaupun tak ada qasak begitu. Tu. Kemudian, amma idza qasadaha, adapun jikalau mengqasak ia seorang maf'ulun bih akan dia akan ihanah, fayakfuru, wala gitu, maka kufurlah ia man. Wal a'yadzu billah. Wa amma idza kana li hajatin, adapun jikalau adalah ia wad'ul imamah wa dawatil kitabah wal hajar itu tu berhajat, li hajatin, kerana hajat. Letak tu idza kana wad'ul imamah wal dawatil kitabah awil hajar itu li hajatin, kerana hajat. Contoh kal hifzi, seperti menjaga min tatyirir rihi, daripada menerbangkan oleh angin. Mana kita letak macam ni supaya tak terbang muka surat. Tak kacau, tak ganggu. Tak apa. Fala ba'sa, maka tidak ada masalah. Li hajatin ta'alluq satu masuk khabar kana. Dhamir mustatir kana kembali kepada wad'ul imamah ila akhirih. Ini tak ada masalah. Jadi contoh ada babaman Pondok Al-Irfan tu. Yang saya share di Facebook kita tu. Dia kalau baca kitab, dia pakai pengepit. Dia kepit. Muka surat ni. Tak boleh terbangin. Jadi kalau orang tak belajar, dia kata, apa buat kitab aku tu? Tak ada adab. Kata ada adab, dia tak boleh terbangin. Boleh ngaji banyak sikit kita ni. Dengan tahu, bubuh orang saja. Bismillah. Kemudian maksiat badan yang ke-39, wa tamkinus sabiyyi ghairil mumayyizi minhu, dan mengizinkan, membolehkan akan kanak-kanak, idhafat masdar kepada maf'ul. Budak-budak tu sifat ghairil mumayyizi, yang tidak mumayyiz. Tidak mumayyiz makna belum lagi boleh makan minum sendiri, belum lagi boleh istinja sendiri, boleh lagi tahu mana baik mana buruk. Minhu, daripadanya, daripada mana? Ai mimma dzukira, daripada barang yang disebutkan akan dia akan barang. Mana barang? Bayan. Minal mushafi, daripada mushaf. Tak boleh kita wali ni mengizinkan, membolehkan budak-budak anak kita yang tidak mumayyiz main dengan Quran. Tak boleh. Tak boleh. Main dengan Quran pun sama, wa kutubil ilmi pun sama, dan kitab-kitab ilmu. Mana tak bagi main ni, makna kita serah bulat-bulat lah. Bukannya kita sambil pegang. Kalau saya berpegang okey lagi. Tujuan dia taklif ni sebabnya tak mau bagi budak-budak tu buat lebih kurang dengan kitab ilmu dan mushaf. Koyok ke, selok, berkoyok ke. Yakni fayahrumu dhalika tamkin, maka haramlah oleh fa'il demikian tamkin, musyar ilaih. Wa in wadda'ahul waliyu, meskipun royahnya haram juga, mengwudukkan ia wali, mengwudukkan akan as-sabi al-ghairi mumayyiz tu, al-waliyu fa'il, oleh walinya sekali. Dia dah wuduk siap dah kepada wali, kepada budak-budak umur 4 tahun tak erti apa, 3 tahun tak erti apa. Pegang mushaf boleh tak? Tak boleh. Kama afadahu atiyatu, seperti mana barang yang telah memberi faedah akan dia akan barang, fa'il atiyatu, oleh Syekh Atiyah. Ya. Okey. Kata musannif rahimahullahu taala, Atiyatu Syekh Atiyah Al-Ujhuri. Lianna dhalika, kana bahawa demikian itu, demikian tamkinis sabi ghairil mumayyiz tu, isim lianna khabar. Yush'iru, menunjukkan ia dhalika, bil ihanati, mengisyaratkan ia dhalika kepada dengan penghinaan, ihanatil mushaf wa kutubil ilm. Tu wa aidan, dan juga rubbama, kadang-kadang mazzaqas sabiyul ghairul mumayyiz, akan kullam minal kutubil ilmi wal mushaf. Kadang-kadang mengoyokkan akan mushaf dan juga kutub ilm tu oleh budak-budak ghairul mumayyiz tu. Sebab itulah haram. Tak mau gigak lah situ. Kadang-kadang dia boleh koyok.
Tu tak tahu apa je mana. Maksiat yang ke-40-nya wa taghyiru manaril ardi. Dan mengubahkan manar ni asal kalau terjemah kita Melayu menara, manar. Asal benda menara lah. Menara tu asal benda manar. Tapi manar di sininya kita panggil tanda. Tanda-tanda di atas tanah. Tanda apa ni? Tanda sempadan milik tanah. Ni orang Arab lah. Dia cerita lah orang Arab. Di tanah Arab gitu. Dia letak sempadan. Sempadan ni milik dia, ni milik dia. Ni milik A, ni milik B. Kawan tu pergi ubah. Sepatutnya tanah tu milik B, dia ubah ke atas sikit supaya milik B tu sebenarnya tanah milik A. Tu mengubahkan penandaan milik tanah. Tu haram juga tu. Yakni alamati hududil ardi, alamat-alamat hak-hak di atas bumi, hak-hak tanah, sifat alati yang mana alamat itu sifat bagi alamat, yu'rafu biha yang diketahui dengan dia, dengan alati. Tamyizu kulli milkin, membezakan akan setiap milik, likulli syakhsin, bagi setiap seseorang individu min hajarin jar majrur, daripada hajar, daripada batu, wa ghairil hajar, dan selain batu. Letak tanda. Ni zaman dulu lah. Letak tanda dengan batu ke dengan apa ke untuk membezakan, ni milik tanah milik A, ni milik tanah milik B. Ataupun sekarang apa dia? Sekarang ni kalau contoh pagar, contohlah kita tarik pagar tu ambil kawasan orang lain. Tak boleh tanah kita 12 ekar contohnya. Kita hakkan tanah kita tu sampai 15 ekar. Ambil 3 ekar hak bukan milik kita. Tak boleh Kama fi ba'dil biladi, ay kama sabata, seperti mana barang yang telah sabit ia barang pada sebahagian negeri. Sebahagian negeri tak tahulah mana tu. Malaysia kita ni tak ada lah kot. Wallahu a'lam. Fil biladi fi ba'dil biladi fi ba'di jar majrur al biladi mudhaf ilaih. Lagu mana tu? Ma fil bilad tu min annal ahjar, daripada bahawa batu-batu itu, ahjar jamak taksi, anna al ahjar isim anna, khabar tudfanu, ditanamkan akan dia, akan tanah, akan batu-batu tu fil ardi, di bumi, fi syawari'i, di jalan-jalan, alal hududi, atas batasan-batasannya, supaya dapat tahu, dapat beza. Ni milik si Ahmad, ni milik si Muhammad. Al-ahjar isim anna, tudfanu khabar, dhamir mustatih hiya naib fa'il, kembali pada al-ahjar, tudfanu ta'alluq pada fil ard jar majrur, fi syawari' jar majrur, alal hudud jar majrur. Hudud penanda aras. Hudud sakatan ni. Syawari' jalan-jalan. Asal pada syari' jamak taksir syawari'. Atau wazan fawa'il, mamnu' sirah muntahal jumu'. Tapi dia boleh bagi bawah sebab ada alif lam. Itu yang menghalang dia jadi mamnu' min sarf. Wa fi qam'in nufusi, dan pada dalam kitab qam'in nufus karangan Al-Imam Al-Hisni, muka surat 167, qala sayyidul awwalina wal akhirina, telah berkata oleh penghulu orang-orang, penghulu sekalian orang yang awal dan sekalian orang yang akhir. Awal yakni sebelum Nabi lahir, akhir selepas Nabi wafat. Penghulu orang-orang yang awal dan akhir, sallallahu alaihi wasallam. Man zalama qadra shibrin minal ardi, barang siapa yang menzalimi ia barang siapa maf'ul bih akan qadar sejengkal daripada tanah. Sejengkal tu bukan tanah dia ambil tanah tu, dia jadikan milik dia dengan mengubah penanda aras. Tawwaqahu Allah bihi min sab'i aradina, niscaya melingkari akan dia, akan mantu oleh Allah bihi dengan dia, bisyibrin minal ardu, min sab'i aradina, daripada 7 petala bumi. Lingkari ni Allah Ta'ala lilit. Lilit guna Allah Ta'ala tu, lilit badan dia tu, mana nak kata seksa lah. Allah Ta'ala melilitkan, melingkari akan dia, akan man Allah Ta'ala tu bihi dengan dia, dengan qadri shibri minal ardu, min sab'i aradina, daripada 7 bumi, yakni 7 petala bumi, 7 lapis bumi. Rawahul Bukhari, tu ancaman siksa lah tu, ancaman azab Tuhan. Rawahul Bukhari, mana tu dosa yang besar lah kalau ada azab ni, kalau ada ancaman
Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan dia akan hadis alhamdulillah oleh Al-Bukhari fa'il oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Kitab Bad'il Wahyi, bab ma jaa fi sab'i aradina. Hadis yang ke-3234 daripada hadis Sa'id bin Zaid bin Amr Al-Adawi radhiyallahu taala anhu marfu'an. Hadis tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dah. Apa nama tu? Maksiat badan yang ke-41, awit tasarrufu fi syari'i, ataupun at-tasarrufu menguruskan, membuat transaksi, menguasai fi syari'i pada jalan, ayat tariqi, yakni jalan an-nafidhi, yang telus. Yang telus ni makna jalan yang orang lalu lalang. An-nafidh ni asalnya jalan yang ada lubang. Jalan yang mudah tembus, mana tempat lalu lalang orang. Orang lalu lalang, dia tasarruf, dia gunakan bima la yajuzu, dengan barang yang tidak harus ia barang, yakni yahrum, bima yahrum. Contoh kabinain, seperti buat binaan di tepi jalan. Yang mana tepi jalan tu bukan jalan dia, jalan orang. Tempat lalu lalang orang ramai, dia buat harta sendiri. Au gharasin ataupun tanam li syajarati, bagi pokok, dia tanam pokok tepi jalan yang bukan milik tanah dia. Tepi jalan biasa, orang tempat lalu lalang, tengah-tengah jalan pergi tanam pokok ke, tempat lalu lalang kereta dia pergi tanam tepi jalan. Tu menghalang orang. Wa illam yadur dzalika, meskipun tidak sama sekali yadur dzalika. Mudarat ia oleh demikian itu fa'il. Oleh demikian itu demikian at-tasarrufu fi syari' minal bina'i wal gharsi li syajarati. Walaupun tak mudarat sekalipun, menguruskan ataupun melakukan sesuatu pada jalan tersebut, tak halang orang sebagainya, tak boleh juga. Sebab apa? Li'anna syughlal makani bidzalika mani'un minat turuqi. Kerana bahwasanya menyibukkan tempat dengan demikian itu, demikian bina wa gharsin li syajaratin tu, kita asalnya tempat tu kosong, kita jadikan ada isi. Mani'un khabari anna, tertegah, menegah ia minat turuki, daripada lalu, daripada jalan-jalan. Dia tu, benda tu, kalau benda tu dibuat binaan, dia buat tanaman, walaupun dia tak mudarat mana, tapi dia tetap menghalang orang. Andai kata takdir lalu, halang. Wa qad tazdahimu, dan sesungguhnya qad kadang-kadang, qad litaqlil, qad kadang-kadang, izdahama yazdahimu, tazdahimu muannas, almaratu fa'il. Kadang-kadang berdesak-desak, bersesak-sesak ia almaratu oleh orang yang lalu. Jadi sesak lah. Kalau tiba-tiba contoh ada perayaan ke apa ke, ada program apa ke, dengan sebab benda tu jadi sesak orang. Maka fayastaquna bihi, maka berlanggalah, fayastaquna, maka berlanggalah sesama mereka, orang-orang yang lalu tu, bihi dengan dia, dengan zalika tadi, dengan zalika ma la yajuzu, dengan demikian barang yang tak harus tu, iaitu binaan dengan gharsin li syajarati. Kan belanggar sama satu yang lain, desak-desak belanggar benda hak tanam tu, benda binaan-binaan tu mengacau mereka untuk lalu lalang. Jadi kita telah menyibukkan benda tak sepatutnya, menyibukkan sesuatu dengan benda yang tak sepatutnya, ganggu orang. Kama afadahu Syekhul Islam, seperti mana barang yang telah memberi faedah akan dia akan barang, fa'il oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari dalam kitab Fathul Wahhab jilid pertama muka surat 210. Jika masjid bagi ayam pula sedap Nasihat yang ke-42. Okay, boleh. Kena. Maksiat ke-42, isti'malul mu'ari fi ghairil ma'dhuni lahu fihi. Isti'malul mu'ari, menggunakan akan barang yang dipinjam. Al-mu'ar, barang yang dipinjam. Al-musta'ir, orang yang meminjam. Al-mu'ir, orang yang beri pinjam. Tu istilah Apa ni nak guna ni? Al-mu'ir, orang yang dipinjam, orang yang meminjam. Al-musta'ir, orang, bukan, al-mu'iru, orang yang beri pinjam. Al-musta'iru, orang yang minta pinjam. Al-mu'aru, benda yang dipinjam. Tu. Jadi menggunakan benda yang dipinjam fi ghairil ma'dhuni lahu, ay lil musta'id fihi, ay fil mu'ar.
pada benda yang tak diizinkan baginya bagi orang yang meminjam, fihi padanya, pada barang yang dipinjam. Ail mu'ari lahu ailil musta'ir. Yakni barang yang dipinjam baginya bagi orang yang meminjam. Jadi sekarang ni orang yang meminjam, syaratnya boleh pinjam tu dia guna benda yang diizinkan. Contohnya apa? Contoh dia kata, dia pinjam motor. Motor tu dia kata, syaratnya mu naik seorang, jangan naik dua orang. Tak boleh naik dua orang. Dia izinkan seorang ni. Seorang lah. Tak boleh dia izin buat apa, tak boleh naik dua orang. Aku bagi pinjam motor ni boleh naik sampai ke Badak je. Tak boleh sampai ke bandar. Tak boleh lagi sampai ke bandar. Ke Badak lah. Gitu. Kalau buat juga lebih haram. Wa yajuzu isti'malul mu'ar bihasabi ma yaqtadihi al-idhnu. Dan haruslah fa'il menggunakan akan barang yang dipinjam tu. Isti'maluhu idhafat masdar kepada maf'ul, isti'malu fa'ilhu mudhaf ilaih. Bihasabi ma yaqtadihi al-idhnu, dengan sekira-kira barang yang memberi faham akan barang oleh izin. Yani yaqtadi kalau orang pondok orang terjemah dulu tu, dengung kata. Tu dia bahasa dia. Dengung kata. Apa dia? Benda yang dapat difahami lah. Mana benda yang nak guna barang ni dengan sekira-kira benda yang kita dapat faham daripada izinnya tu. Izin itu tara mana tara tu ya, tak boleh lebih. Falau a'arahu dabbatan, maka jikalau memberi pinjam, a'ara fi'il madhi ya. Memberi pinjam ia mu'ir. Itu dah mu'ir. Itu dah kita tadi kata mu'ir musta'ir mu'ir, betul. Dia kata kalau memberi pinjam ia mu'ir, akan musta'ir. Dabatan tu mu'ar. Benda yang dipinjam. Akan menatang yang buat tunggang. Liar kabaha, untuk menunggang akan li'ayyar kabaha. Supaya menunggang ia musta'ir, maf'ulun bih akan dabah ila mahalli kadha, kepada tempat sekian-sekian, jar majrur. Jadi dia beri pinjam kepada seseorang, datang kenderaan mana-mana lah untuk pergi ke tempat sekian-sekian. Contoh daripada Batu Rakit pergi Gomadak. Lepas tu walam yata'arrad lirrukubi fi ruju'ihi, dan tidak sama sekali memberitahu ia musta'ir, ia mu'ir, lirrukubi, untuk naik, fi ruju'il musta'ir, idhafat masdar pada fa'il. Dan dia tak bagi tahu, asal dia ta'arrad ni melintangi. Dia tak bagi tahu, dia tidak menyertakan pemberitahuan kepada musta'ir tu supaya dia naik dabah itu pada ketika pulang. Kan dia suruh dia pinjam untuk pergi saja, pulang dia tak bagi tahu. Kan dia kata saya nak dia pinjam ni untuk pergi ke daripada Batu Rakit ke Gomadak. Dah daripada Gomadak ke Batu Rakit balik, dia tak ada sebut pun. Macam mana? Maka dia kata jazar rukubu fihi ay fi ruju'ihi, maka haruslah oleh menunggang padanya pada balik tu, boleh ya? Boleh. Bila kata saya nak pergi pinjam motor, nak pergi Batu Rakit, nak pergi Gomadak daripada Batu Rakit. Lepas tu bila sampai Batu Rakit tu, Batu Gomadak tu, dah nak balik macam mana? Balik boleh, walaupun dia tak bagi tahu, walam yata'arrad, walaupun dia tak bagi tahu. Bi khilafi nadhirihi nadhiril dia panggil apa? Bi khilafihi nadhirihi, berbeza dengan sebanding pinjam ni, minal ijarati, daripada upahan sewa. Kalau sewa lain lah, mana seolah-olah sewa tu tak boleh lah. Sewa tu kalau sewa ke tempat tu je, tak boleh watawalik, kena sewa lain. Contoh dia sewa, dia upah kereta tu Grab, senang cerita Grab. Dia upah kereta Grab tu daripada Batu Rakit ke Gomadak, beri upah. Adakah upahan tu sekali masuk ketika daripada Gomadak ke Batu Rakit? Tak lah, Batu Rakit Gomadak ke Batu Rakit upah lain lah pula. Upah lain lah pula. Grab lain lah pula, upah lain lah pula. Mana boleh upah yang sama? Kita pergi daripada Batu Rakit ke Gomadak, kita upah dia sewa kereta ni, dia pun pergi ke Gomadak. Selesai urusan Gomadak nak patah balik Batu Rakit, bayar lain pula. Bayar lain pula, sewa lain pula.
Wal farqu, dan bermula perbezaannya mubtada bainahuma, antara keduanya, antara sewa dan juga pinjam tu, luzumur raddi lil musta'iri, wajib oleh mengembalikan benda yang dipinjam, ay raddil mu'ar, mengembalikan benda yang dipinjam, lil musta'ir, bagi orang yang meminjam. Orang yang meminjam tu wajib bagi balik kepada mu'ir, kepada orang yang beri pinjam akan mu'ar, benda yang dipinjam kena bagi balik. Jadi kalau dia izin pergi ke Gombadak, jadi mestilah Gombadak patah balik ke Batu Rakit, sebab dia kena kembalikan benda yang dipinjam motor tadi kepada pemilik asal. Fayatanawalul idhnu ar-rukuba fi audihi fi audil musta'ir urfan, maka memperolehlah fa'il oleh izin akan maf'ulun bih, naik itu, naik kuda, naik dabah tu, fi audihi, pada baliknya, balik musta'ir, urfan, pada uruh. Mana pada uruhnya walaupun dia tak bagi tahu, faham dah izin. Mana kalau mu pergi tempat Gombadak, patah balik lah, bagi aku balik lah Batu Rakit tu. Takkan aku pula kena pergi Gombadak ambil aku punya apa nama tu, aku punya motor. Mu pinjam, mu bagi balik lah. Wala kadzalika, dan tidak seperti demikian itu, demikian pinjam ni al-mustajiru, orang yang minta sewa, orang yang menyewa. Al-mu'jir, orang yang menyewakan, al-mustajir, orang yang meminta sewa. Senang nak tengok, nak beza. Sin tu sin talab. Al-musta'ir ada sin, orang yang nak pinjam. Al-mu'ir, orang yang beri pinjam. Al-mu'ar isim maf'ul, orang yang benda yang dipinjam. Tu. Walau jawazal mahallal masyruta. Okey, dia syaratnya dia pergi Gombadak, dia pergi bandar terus. Lebih daripada hak ni, maka walau jawaza, janji kalau melampaui ia musta'ir. Maf'ulun bi al mahallal masyruta, sifat akan tempat yang disyaratkan, dia akan tempat lebih sampai ke Gombadak, saya ke bandar sana tu. Maka jawab lazimahu ujratu mithli dhihabi minhu minal mahallil masyrut. Minhu, maka lazimlah akan dia, akan musta'ir, maf'ulun bih, fa'il, ujratu mithli dhihabi minhu, upah, kena bayarlah, upah, ujrah ni upahan, seumpama pergi daripadanya, daripada mahal masyrut tu, wal audi ilaihi, dan kembali kepadanya, kepada mahal masyrut. Mana kena, kan dia izin daripada Batu Rakit ke Gombadak, lepas tu dia pergi ke bandar. Jadi kena bayar antara tempat Gombadak dengan bandar tu, berapa dia punya bayaran tu kena bayar ke peminjam, sebab lebih. Sebab lebih. Tu walahur ruju'u minhu, dan bagi musta'ir itu jar majrur, ar-ruju'u mubtada muakhar, bagi balik, minhu, ulangkan semula, kembali semula, minhu, min mahal, daripada tempat tu, rakiban, dalam keadaan naiklah, dalam keadaan menaiki kenderaan tersebut. Jadi harus untuk kembali semula kepada mu'ir dalam keadaan dia menunggang juga unta tersebut ataupun kuda tersebut ataupun sekarang kereta. Binaan kerana terbina, binaan boleh buat maf'ul mutlaq, maf'ul li ajlih, kerana terbina alal asahi, ay alal qawlil asahi, atas pendapat yang asah, min annal ariyata la tabtulu bil mukhalafati, ay mukhalafatil idhnil muayyan, bahwasanya ariyah pinjaman itu, ariyah kalau cari pada tadi kataan pinjaman, apa dia? Ariyah pinjaman, mu'ir orang yang beri pinjam, orang yang beri pinjam, musta'ir orang yang meminjam, mu'ar benda yang dipinjam. Saya harap pelik sikit ya. Bahwasanya pinjaman itu la tabtulu, khabar, tidak batal ia pinjaman, bil mukhalafah, ay bi mukhalafatil idznil muayyan, dengan bercanggah dengan izin yang tertentu. Dia izin lain, dia buat lain, tak menyebabkan batal pinjaman, tapi kalau lebih daripada hak asal izin tu kena bayarlah, kena bayar. Afada zalika, seperti telah beri faedah akan demikian tersebut oleh fa'il Asy-Syarqawi, oleh Imam Syarqawi dalam kitab Hasyiah Syarqawi ala Tahrir jilid kedua muka surat 94, dan disebutkan juga oleh Imam Ramli dalam Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj jilid yang kelima muka surat 128 hingga 129. Walil musta'iri inabatu man yastawfi lahul manfa'ah. Sekarang ni dia nak sewa kereta, dia yang sewa kereta, dia yang pinjam kereta. Dia yang pinjam kereta tapi orang lain bawa. Tapi orang yang pinjam tu dapat manfaat. Faham tak? Sekarang ni dia pinjam kereta,
Dia tak nak bawa kereta, tak ada lesen. Dia suruh driver dia bawa, dia yang boleh manfaat. Orang yang pinjam tu boleh manfaat, cuma dia tak bawa kereta tu. Boleh ke tak? Maka dia kata walil musta'iri, dan haruslah walil musta'iri, bila lil musta'ir ta'alluq suatu mahzuh khabar muqaddam, inabatu mubtada muakhar, makna harus. Bolehlah bagi orang yang meminjam itu inabatu mubtada muakhar, menggantikan akan man maf'ulun bih, menggantikan, yakni menggantikan ia musta'ir akan man, akan orang yang yastaufi, yang memenuhi ia man lahu baginya, bagi musta'ir al manfaat maf'ulun bih, akan manfaat. Okey, syarat ada tulis sini. Dalam kitab Kifayatul Akhyar dia menyebutkan bahawasanya syarat untuk pinjam itu mestilah barang tu benda yang boleh beri manfaat, manfaatul ain, benda yang boleh beri manfaat. Benda yang tak boleh beri manfaat tak boleh pinjam. Jadi sekarang ni orang yang meminjam ni nak manfaat lah, tapi dia tak boleh dapat manfaat sepenuhnya kalau dia buat sendiri, sebab dia tak ada lesen kereta, dia tak erti bawa kereta. Jadi dia suruh tukang driver bawa. Boleh tak? Boleh. Sebab apa boleh? Li'anna lintifa'a raji'un ilaihi, kerana bahawasanya manfaat itu, isim li'anna, raji'un khobar, kembali ia manfaat itu ilaihi, ilal musta'ir, kepada orang yang meminjam. Akhirnya dia dapat manfaat, walaupun hidup belakang dia tak jadi driver, dia juga dapat manfaat pergi dengan kereta tu. Walahu, dan haruslah baginya, bagi musta'ir itu, intifa'un mubtada muakhar, mendapat manfaat, sifat ma'dzunun, yang diizinkan la fihi padanya, pada musta'ir, yang diizinkan akan dia akan manfaat tu fihi padanya, pada mu'ar, pada benda yang dipinjam tu. Boleh bagi musta'ir mendapat manfaat yang diizinkan, oleh oleh mu'ir, akan manfaat itu pada mu'ar, benda yang dipinjam. Wa mithluhu, dan seumpama intifa' ma'dzun fihi, seumpama manfaat yang diizinkan padanya. Ataupun gini, betul lah, seperti mana manfaat yang diizinkan padanya. Mana seumpama manfaat yang diizinkan padanya? Iaitu antaranya benda tu dia dapat manfaat dengan orang lain, dengan sebab orang lain. Bukan dia sendiri yang ambil manfaat tu. Dia dapat manfaat tu dengan sebab orang lain yang menyempurnakan dia dapat manfaat. Wadunahu waduna intifa'in ma'dhunin fihi wa mithlihi tu. Dan tanpa manfaat yang diizinkan padanya dan seumpamanya itu dararan, tak boleh. Tak boleh. Dilarang. Illa melainkan innahahul mu'iru, jikalau mencegah akan musta'ir, al-mu'iru, oleh orang yang beri pinjam, an ghairi, hu tu boleh balik pada mu'ar pun boleh, benda yang dipinjam. Melarang akan benda yang dipinjam oleh orang yang beri pinjam daripada ghairi ma'ayyanahu, daripada selain barang yang mententukan ia mu'ir, hu akan mah. Maka fala yaf'aluhu, bila begitu fala yaf'alul musta'ir, hu akan manahahul mu'ayyir tu, mu'iru tu. Iaitu apa dia? Contoh dia kata, mu naik seorang, mu tak boleh naik dengan orang lain. Tak boleh. Tak boleh bawa orang lain. Tak boleh bawa driver kita, sebab dia dah tentukan kita saja yang kena ambil manfaat, bukan orang lain. Kenapa? Ittiba'an maf'uli ajlih, kerana mengikuti linahihi lam zaidah, mengikuti akan larangan mu'ir, orang yang meminjam tu. Jadi orang yang meminjam tu ada berhak lah, sebab tu harta dia. Kita ni, sekali dia letak kat bawah tu, kita yang meminjam barang tak boleh meminjamkan pula pada orang lain. Tak boleh meminjamkan pula pada orang lain. Sekali kat bawah tu. Ataupun kana isti'malul mu'ari fil ma'dzuni fihi, lakin zada 'alal muddatil ma'dzuni lahu fiha. Dah izin dah barang tu, cumanya kita guna lebih daripada hak masa pula. Lebih daripada masa yang ditetapkan, yang diizinkan. Pun sama juga hukum dia haram. Au kana isti'malul mu'ari, ataupun adalah menggunakan benda yang dipinjam, isti'malu isim kana, al mu'ari mudhaf ilaih, fil ma'dzuni, pada benda yang diizinkan, fihi padanya, pada mu'ar tu. Lakin tetapi zada, lebih ia musta'ir ataupun isti'malul mu'ar, lebihlah ia penggunaan benda yang dipinjam tu alal muddati, atas tempoh
sifat al-ma'dzuni lahu fiha. Jumlah tu ni naat sababi. Sebab tu kita tak tengok al-ma'dzunati, al-ma'dzuni lahu alil musta'ir fiha ay fil muddah. Tu aid dia. Tu. Pada tempoh, ke atas tempoh yang diizinkan bagi musta'ir itu padanya pada tempoh tu. Jadi dia guna dengan izin tapi lebih hak tempoh pula. Tak boleh juga. Bila tak boleh tu, idza kanatil 'ariyatu muqayyadatan bi muddatin. Kalau tak muqayyad dengan mudah, tak apa lah, pakailah. Dia tak qayyad dengan mudah ketika akad. Berapa bila nak kena bagi balik dan sebagainya. Jadi kita bebas pinjam sampai bila-bila. Tu. Apabila adalah pinjaman itu muqayyadatan, diqaidkan akan dia akan ariyah bi muddatin jar majrur dengan satu tempoh. Tu baru haram. Maka fayalzamuhu hina idin, maka melazimi akan dia akan seorang hina idin ketika itu, ay hina id ista'mal al-mu'ara fil ma'dzuni fihi lakin zada 'ala muddatil ma'dzuni lahu fiha tu ujratul mithli fa'il, membayar upah semisalnya bayaran pasaran. Berapa sepatutnya kalau lebih masa ni berapa? Harga pasarannya berapa nak kena bayar? Ala zaidi, atas tempoh yang lebih tu, ay ala zaman zaidi ataupun ala zaman zaidi, nak bagi wafakat dengan mudzakkar ke atas masa yang lebih tu. Berapa? RM10, RM20, RM30. Ni pinjam ni Aulam yazid, ataupun tidak lebih ia isti'malul mu'ab ala tilkal muddati, atas demikian tempoh, ala tilka jar majrur wa huwa mudhaf al muddati musyar ilaih. Dia tak lebih tempoh, cukup tempoh. Wa kana isti'maluhu isti'malul mu'ab, dan adalah penggunaan benda ini pinjam, idhafat masdar kepada maf'ul, isti'malu isim kana hu mudhaf ilaih fil ma'dzuni jar majrur fihi, padanya pada mu'ab. Tu dan ataupun isti'maluhu isti'malul musta'ir, boleh juga, boleh lakon kalau isti'malul mu'ar idhafat masdar pada maf'ul, isti'malul musta'ir idhafat masdar pada fa'il. Boleh lakon. Okey, dia dah guna tepat bertempoh masa dan dia guna dengan izin dah. Lakin tetapi pula masalah satunya laisa li ajlil musta'iri. Pula bukan kerana orang yang meminjam, bukan manfaat tu nak kepada orang yang meminjam. Laisa apa dia? Lakin laisa li ajlil musta'iri. Laisa isti'malul mu'ar fil ma'dzuni fihi tu sabitan ia li ajlil musta'in, bukan kerana orang yang meminjam yang nak manfaat tu. Bal a'arahu, bahkan meminjamkan akan dia ayil mu'ara. Tak betul ni. Kalau kita ni sebut al-mu'aru seolah-olah kata fa'il bagi a'ara, bukan. A'arahu hu tu al-mu'ar, dia tafsir bagi maf'ul, fa'il dia mahzuf takdir, kembali kepada musta'ir. Orang yang meminjam itu meminjamkan pula barang yang dipinjam tu li ghairi musta'ir, bagi orang yang selain orang yang meminjam. Akad kata aku yang pinjam, lepas tu dia pinjamkan pula kepada si A. Tak boleh. Tak boleh tu min ghairi iznin, tanpa izin. Kalau izin tak apa. Minal maliki, daripada pemilik asal, jar majrur. Lil manfaati, untuk memberi manfaat, untuk memanfaatkan dia. Min ghairi iznin minal maliki lil manfaah, tanpa izin daripada pemilik asal untuk memanfaatkan dia, ay li ghairihi, untuk orang lain. Sawaun kana, sama adalah ia orang yang meminjam. Sama ada orang yang meminjam tu kana malikan, adalah ia orang meminjam tu malikan, ay malikan lidzalikal mu'ar, memiliki benda yang dipinjam. Kalau dia meminjam, kalau dia pinjam pada orang lain, jadi malik majazi ketika itunya musta'ir lah. Milik hakikinya adalah mu'ir. Atau mustajiran, ataupun dia beri sewa, ataupun kedudukannya beri sewa. Beri sewa ke orang lain, sama, tak boleh juga. Li ghairihi min ghairi iznin minal maliki lil manfaati sawa'un kana malikan au mustajiran. Mustajiran ni orang yang beri sewa, orang yang minta sewa, orang yang minta sewa. Dia tak boleh untuk beri pinjam pada orang lain dalam keadaan tanpa izin milik asal. Wa innama ubihu lil musta'iri al-intifa'u, hanya sahaja diharuskan bagi orang yang meminjam tu naik fa'il, mendapat manfaat.
Mana dia manfaatkan kereta tu pergi sana pergi sini, manfaatkan motor pergi sana pergi sini, manfaatkan kitab untuk baca kitab. Dia pinjam dengan perpustakaan. Jadi untuk dia lah. Tak boleh bagi ke orang lain. Tu. Wal mustabihu la yamliku naqlal ibahati. Dan orang yang meminta harus tu, istabaha meminta harus, talabul ibahah. Orang yang meminta harus untuk dapat manfaat tu, khabar. La yamliku, tidak memiliki ia mustabih. Naqlal ibahati, akan memindahkan keharusan tu pada orang lain. Tak boleh. Al-ibahati mudhaf ilaih. Apa dalil dia? Bidalili, dengan dalil an-nadhifa. An-nadhifa. Dhaifa. Dhif boleh ke kan? Tetamu. Bahawasanya tetamu, la yubihu, tidak boleh mengharuskan ia dhif tetamu tu, li ghairi dhif, selain pada tetamu. Apa? Tak boleh apa? Maf'ulun bih. Ma quddima ilaihi. Barang yang dihidangkan dia akan barang ilaihi ila dhif. Kepada tetamu. Jadi tuan rumah bagi kat tetamu A benda ni. Hidang benda A. Tetamu A dia bagi nasi lah contoh. Tetamu B dia bagi bihun. Tak bolehlah tetamu A ni bagi ke tetamu B benda yang dibagi oleh tuan rumah. Tak boleh. Sebab tu asalnya milik tuan rumah. Tuan rumah bagi ke dia, dia lah makan hak dia. Sebab itulah tak boleh bagi ke kucing. Tak boleh. Kucing pun tak boleh. Kita pergi walimah, kita makan makanan yang dia sediakan. Kita bagi ke kucing. Kucing duk wek, kita pun bagi. Tak boleh sebab tu. Sebab tu bukan milik kita asal makanan tu. Kita mari makan makanan orang. Tu dia kata, wala yut'imul hirrata. Dan tidak boleh memberi makan ia dhif tu, tetamu tak boleh makan al-hirrata, anak kucing tak boleh. Kucing tak boleh makan. Nak beri makan kucing boleh. Bila kita punya makan sendiri. Tak apa? Kita beri makan kedai ke, kita bayar, kita bagi kucing, tak apa. Ni orang punya. Wa hadha huwa as-sahihu, ay wa hadha al-madhkur, dan bermula ini yang tersebut ni huwa dhamiru faslin, ialah khabar as-sahihu, pendapat yang sahih fil minhaji, dalam kitab Minhajut Talibin jilid yang kedua muka surat 196, wal muharrari, dan kitab Muharrar jilid yang kedua muka surat 695 karangan Imam Ar-Rafi'i. Wa qila ay wa qala ba'dul ulama, dan telah berkata oleh sebagian ulama, lil musta'iri ay yu'ira. Ada sebahagian pendapat ulama kata harus bagi orang yang meminjam itu maf'ulun bih, mubtada muakhar, ay yu'ira, bahawa meminjamkan ia pula musta'ir kepada orang lain, ay yu'ira ghairahu. Pendapat kedua kata boleh juga pinjam, tapi ini bukan pendapat mu'tamad, bukan pendapat yang sahih. Wa naqala Abu Ali Ad-Dili Ad-Dili, telah menukilkan oleh fa'il Abu Ali Ad-Dili ni, Anis Syafi'i, daripada Imam Syafi'i, annahu tu jumlah maf'ul bih naqala, mahallat mahallal maf'ul. Annahu, bahwasanya sya'an, ataupun annahu anna Syafi'iyya, bahwasanya Imam Syafi'i khabar jawaza, mengharuskan Imam Syafi'i maf'ul bih al-ijarata, membuat sewaan, lil musta'iri, bagi orang yang meminjam. Harus bagi al-mu'ir menyewakan kepada musta'ir barang yang dia pinjam. Boleh. Mengharuskan Imam Syafi'i. Qala, telah berkata ya Imam Abu Ali, wa yakunu ruju'ul mu'iri bimanzilatil inhidami fid dari hatta tanfasikhal ijaratu wa yastahiqqul mu'iru al-qista. Dia kata wa yakunu ruju'ul mu'iri, dan adalah rujuknya orang yang merujuknya orang yang oleh orang yang meminjam, orang yang beri pinjam, itu bimanzilatil inhidami, setara sebanding dengan hancurnya, musnahnya fiddar, pada rumah, yakni rumah yang disewa, hatta sehingga tanfasikhal ijaratu, sehingga terfasakh dan terbatallah oleh akad menyewa, sebab dah musnah rumah. Kalau dalam bab sewa, bila kita merosakkan barang yang disewa, tanfasikhul ijarah, sewa tu jadi terbatal. Sebab tu rumah sewa tak boleh buat lebih kurang. Itu. Terbatal. Wa yastahiqqul mu'iru, dan berhaklah oleh orang yang beri pinjam tu al-qista, dapat bayaran daripada orang yang meminjam tu kalau dia buat sewa. Jadi ruju'ul mu'ir. Tu ruju'ul mu'ir tu, mana dia boleh dapat keuntungan oleh orang yang
Ya roja'ah ni kita duk tengok kamus tadi tu, ada mana banyaknya rujuk, mana rujuk sungguh, kembali, ada dengan mana mendapat keuntungan. Ada dengan mana afadahu, mendapat faedah. Ni mendapat faedah lah. Lebih sesuai lah keuntungan mendapat faedah, sebab nak kata dia boleh dapat habuan gantian daripada kesan rosak yang dibuat tu oleh orang yang meminjam ketika sewa. Dia setara dengan hancurnya, rosaknya pada rumah ketika, sehingga kan terfasahnya ijarah, terfasahnya sewa menyewa, dan berhaklah oleh orang yang beri pinjam itu al-qista, mendapatkan habuan, benda ganti rugi daripada hancur rumah tu. Wa fi wajhin, dan pada satu wajah yang lain, pendapat yang lain, hakahu Rafi'i, sifat wajhin yang telah menghikayat akan wajah itu fa'il oleh Imam Rafi'i fi babil ijarati, dalam bab sewa menyewa. Apa dia tu? Annahu, bahwasanya bahwasanya sya'an yajuzu, haruslah khabar anna, haruslah fa'il ay yasta'ira, bahawa meminjam ia musta'ir liyu jiro, untuk meminjam, liyu jiro, untuk menyewakan ia orang yang meminjam, yakni akan al-mu'ar. Satu wajah, mana seolah-olah ni bukan pendapat mu'tamad lah. Ada pendapat yang dinukil kat Imam Rafi'i, orang yang meminjam barang ni boleh menyewakan pada orang lain. Dia pinjam barang orang tu, orang yang meminjam ni pergi sewa orang lain. Contoh, dia pinjam kereta kawan dia pergi sewa orang lain, dia pergi sewakan kereta tu ke orang lain. Satu pendapat kata boleh juga. Zakarahu, telah menyebut akan dia akan hadzal wajah oleh Imam Al-Hisni fi Kifayatul Akhyari, dalam kitab Kifayatul Akhyar. Daripada tadi, wa innama ubiha lil musta'iri al-intifa'u, tu semua adalah dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kita tengok dah. Ini nukil belakang daripada kitab Kifayatul Akhyar. Far'un ay hadha far'un, bermula ini satu furu'. Kepada bagus diam. Lau qata'a syakhsun ghusnan, jikalau memotong ia oleh seseorang maf'ul bih akan ghusnan, akan dahan. Ni pula pokok pula dah. Dia potong dahan, wa wasalahu bi syajarati ghairihi, ghairi syakhsin, dan menyambung ia syakhsun akan dahan dengan jar majrur, dengan pokok orang lain. Ni video lah, orang duk potong pokok, dia sambung pokok lain, keluar buah tu milik siapa? Orang nak bahas tu, dia sambung pokok ni, dia panggil apa? Dia sudah sains, tak ingat lagi tu. Kita walaupun mengaji biologi tak ingat lama lah. Jadi contoh ni dahan dia, dia pun cantum kan, dia cantum, keluar buah tu buah siapa? Dia nak bincang, buah tu buah siapa? Maka dia kata fa thamaratul ghusni, maka bermula pokok dahan tu limaliki, bagi miliknya. Milik saja, milik apa? Fa thamaratul ghusni, maka bermula buah dahan tu limalikihi, bagi miliknya, milik al-ghusni. Itu. Okey, kita buat contoh seorang Ahmad ni ada pokok. Muhammad ni ada dahan. Dia pun sambunglah dahan Muhammad ni ke pokok Ahmad. Kesan dia daripada dahan tu keluar buah. Buah tu milik Ahmad yang punya pokok ke milik Muhammad yang punya dahan? Milik Muhammad yang punya dahan. Limaliki al-ghusni. Tu. Limalikihi ta'alluq termasuk khabar kepada samarah. La limaliki syajarati, bukannya milik pokok tu, bukan milik pokok. Bukan pemilik pokok. Tapi pemilik dahan tu keluar buah, pemilik dahan punya, bukannya pokok tu punya. Pemilik pokok tu punya. Kama seperti mana lau gharasahu, jikalau menanam ia seorang akan ghusnan tadi, akan dahan tu, fi ardin, di tanah, fi ardi ghairi syakhsin, pada tanah orang lain. Ni tanah pula. Dia ambil dahan dia, dia pergi tanam, Muhammad ada dahan, pergi tanam di tanah Ahmad, keluar buah. Buah tu milik siapa? Milik Muhammad yang punya dahan. Sama juga, bukan milik tuan tanah tu.
Bukan. Ni pelik kat masalah ni. Wallahu a'lamu, bermula Allah itu khabar lebih mengetahui. A'lamu ni ismut tafdhil laisa ala babih. Dengan makna maha mengetahui, bukan lebih mengetahui. Afada dhalika, telah beri faedah akan demikian itu demikian al-mazkur fa'il al-Hisni oleh Imam al-Hisni jilid yang ke muka surat 393 hingga 394. Maksiat badan yang ke-43 wa tahjirul mubahi. Wa tahjirul mubahi, dan melarang benda yang harus. Melarang benda yang harus dibuat oleh mana-mana orang. Benda tu harus boleh buat oleh mana-mana orang, kita larang. Hukum dia haram. Yang mana mubah itu allazi sifat yang mana yastawin nasu fihi, yang sama berhak oleh manusia itu pada allazi jar majrur. Benda tu benda yang boleh dinikmati berhak oleh semua orang. Kita larang. Kita larang. Contoh apa Contoh kat ibu nak bagi contoh kot. Contoh yang mudah kita ni. Contoh padang bola. Padang bola di taman, contoh. Siapa-siapa pun boleh main. Tiba-tiba kita larang. Tak boleh. Padahal sama je, siapa-siapa boleh main. Dewasa boleh, budak kecil boleh. Kita main-main menahan. Tak boleh masuk, tak boleh masuk. Kita larang benda yang harus, yang sama rata hak dia sesama manusia. Fi jawazi akhdhihim, menghalang tu pada harus mengambil mereka itu annas ma yasha'un maf'ul bi akhdhi, akan barang yang berkehendak oleh mereka itu manusia, minhu daripadanya, minal ladzi daripada benda hak mubah tu. Wa dzalika, dan bermula demikian itu demikian tahjir. Macam mana tahjir tu? Sabitun, sabit ia bi'an, ba taswiriyah. Musawwarun, kita takdir khabar gitu musawwarun, ditaswirkan akan ia bi ayyamna'a, dengan sekira-kira bahawa menghalang ia asyakhsu annasa maf'ulu bih minhu daripadanya, daripada al-mubah. Tahan. Au yaj'ala ataf yamna'a, atau menjadikan ia seorang alaihi, ke atasnya. Ke atasnya, ke atas al-mubah tu. Benda hak mubah tu kita jadikan maf'ulun bih alamatan, tanda lil hima, untuk halang. Kita letak tanda, jangan masuk. Contoh. Dilarang masuk. Siapa masuk kena tabuh, kena tumbuk. Contoh Contoh benda harus tu, kal mar'a, seperti dia panggil apa? Makanan binatang tu, hak rumput tu. Wahwa, dan bermula dia mar'a khabar ma ta'kuluhu dawabu. Barang yang memakan akan dia akan barang, fa'il ad-dawabu, oleh binatang-binatang. Mar'a tu rumput-rumput yang macam lembu, kambing makan. Dia larang ambil, contoh. Padahal boleh saja siapa-siapa ambil, dia larang ambil. Walihtitabi ay jam'ul hatab. Alihtitab ni kayu bakar. Ambil kayu-kayu. Contoh di hutan tu, siapa-siapa nak ambil kayu, ambil tiba-tiba dia larang. Ay jam'ul hitabi. Jamak bagi hatab. Jam'ul hatabi. Minal mawati, ambil tu daripada tanah yang tak ada milik. Ay wahwa, dan bermula dia mawat ma laisa li ahadin. Ay ma laisa limaliki ahadin. Tidak adalah ia barang itu milik siapa pun. Seorang pun bukan milik. Bebas siapa-siapa nak ambil lah untuk buat kayu api bakar. Dia larang. Wal milhi, dan garam, min ma'dini al-milhi, daripada sumber ambilan garam tu. Siapa-siapa nak ambil garam, nak korek ni, korek lah. Tiba-tiba dihalang. Alladhi, yang mana la yastambituhu al-adamiyuna, yang mana tidak yastambituhu ni asal pada nabata, masuk sin tolak, yang mana tidak sama sekali menuntut tanamlah akan garam tu oleh anak-anak Adam, oleh manusia. Bukan manusia tanam pun, dia nik sendiri, dia ada sendiri sumber galian tu. Siapa-siapa nak ambil lah. Jadi dihalang. Bukannya hak manusia tanam. Kalau manusia tanam, tak boleh tu milik Kemudian wan naqdaini, mah dan perak. Tak ada siapa pun halang. Siapa-siapa nak ambil, jumpa korek jumpa, ambil dihalang. Wan naqdaini, dan dua naqad, iaitu apa? Ai zahabi wal fiddati, ataf belaka pada mar'a, yakni emas dan juga perak. Wa ghairihima, wa ghairi dhahabi wal fiddah, dan selain daripada emas dan perak. Contoh selain pada emas perak, ka hadidin, seperti besi, wa kibritin, seperti belerang dan belerang, ataf.
wa ziftin, dan seperti ziftin ni kalau bahasa putih dia panggil asfal. Asfalt. ASFALT. Salah satu ataulah barang galian juga tu. Asfalt. Kalau bahasa Melayu aspal. Duk cari tadi. Wa ghairi dhalika, dan selain demikian itu demikian al-madhkur. Wal ma'i, mencegah orang ambil air, lisyurbi, untuk minum, minal mustakhlafi, daripada benda hak boleh digantikan, bima'in akhara, dengan air yang lain, fi bi'rin, di telaga, aw ainin, di mata air, fi jabalin, di bukit, aw ghairihi, ghairi jabal, atau selain berjabal, ambil air untuk minum. Siapa-siapa pun boleh, dia halang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana berdasarkan Nabi, sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu syuraka'u fi thalathatin, bermula manusia itu pakat boleh belaka, kongsi belaka pada 3 perkara. Mana? Badal. Al-ma'i, al-ma'u boleh, al-ma'a boleh. Ni kena tengok kitab hadis dia baris apa. Sebab boleh baris belaka. Al-ma'u, al-ma'i, al-ma'ah. Nabi sebut lagu mana? Kena tengok kitab hadis. Sudut nahwu harus jawas. Al-ma'a, al-ma'i, al-ma'u. Macam Quran lah, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Tapi qiraat tak boleh. Bacaan nahwu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu. Boleh. Khabar mubtada mahzuf. Dua-dua tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmana fi'il maf'ul bih li fi'il mahzuf. Ar-Rahimu khabar mubtada mahzuf. Boleh. Tapi Quran macam itu, tak macam itu. Samalah untuk hadis Nabi dari sudut nahwu boleh belaka. Dari sudut hadis nak tengok kitab hadis. Sebab tu Syekh, antara pesanan Syekh Husni Ginting hafizah rahimahullah taala kepada kita, kalau sama hadis ni, kalau boleh cari kitab hadis hak berbaris. Jangan hak tak ada baris. Jangan buat pandai. Sebab apa? Sebab kadang-kadang, sebab ni hadis, benda yang tak nak selesai oleh nahwu juga kadang-kadang. Sebab kadang-kadang nahwu tu boleh belaka baca gitu. Cuma Nabi baca apa? Itu. Nabi baca apa? Nabi baca ma ke? Ma'a ke? Ma'i ke? Ma'u? Nabi tak ada ulang. Ma'a. Lepas tu al-ma'u. Lepas tu al-ma'i. Tak ada itu. Jadi kena apa nama tu? Tengok kitab asal. Kitab hadis. Kalau saya ni dia tulis al-ma'u. Boleh Mungkin dah rujuk kitab hadis tu, Allah Alam. Al-ma'u air. Wal kala'u, dan rumput. Wan naru, dan api. Syahid sini air. Boleh kongsi semua manusia. Rawahu Ibnu Majah, tapi air tu air yang tak ada milik lah. Air, rumput dan api yang tak ada milik orang. Secara umum itu. Rawahu Ibnu Majah, telah meriwayatkan dia akan hadal hadis oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Hadis yang ke-2567, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Yang ke-44, wasti'malul luqatati. Barang yang kita jumpa bukan milik kita, kita ambil pakai, haram. Dan menggunakan barang jatuh. Barang yang jumpa barang jatuh. Kalau orang al-laqit, kalau barang al-luqatah. Orang bayi dibuang, al-laqit dia panggil. Al-laqit. Esok besar, dia tu makruh orang kahwin dengan dia. Sebab dia al-laqit, tak tahu keturunan siapa. Wahwa, dan bermula dia luqatah tu, ialah ma wujida min haqqi dha'i'in. Barang yang dijumpai dia akan barang bayan min haqqi dha'i'in, daripada hak orang yang hilang. Hak benda tu hak orang yang dha'i' ni asalnya hilang. Benda yang orang hilang benda tu lah. Muhtaramin, sifat haqi. Yang mana hak tu yang diihtiram, yang dihormati syarak. Bukan benda hak yang tak dihormati syarak. Lagi pula ghairi muharrazin, yang tidak dijaga akan hak tu. Sebab tu hilang, sebab tu jatuh. Wala ya'riful wajidu mustahiqqa haqqa. Dan tidak mengetahui oleh orang yang jumpa itu akan orang yang berhak pada benda tu. Qabla tamallukis, dia guna tu sebelum dapat milik, bisyuruti tamalluk, dengan syarat-syarat memilikkan barang luqatah. Antaranya ialah mengumumkan setahun. Umum dulu setahun. Di tempat-tempat orang ramai, pasar, masjid, tak ada setahun baru dia boleh milik.
Kasanatin, seperti setahun. Mana buat pengumuman? Bitariqihi bitariqit tamalluk tu al-ma'lumi, dengan jalan mendapat milik tu yang maklum. Maklum dalam kitab fiqh lah, bahas panjang situ. Maksiat badan yang ke-45, wal julusu ma'a musyahadatil munkari, dan duduk beserta menyaksikan mungkar. Contohlah dia duduk santai-santai, di depan tu ada pembunuhan, duduk main game tentang pembunuhan orang. Dia santai, relax. Tu dahsyat tu, zalim teruk tu. Tapi hak ni dia buat contoh kal mughanniyati, seperti perempuan hak nyanyi tu, perempuan hak gelek-gelek tu. Idza lam yu'zar, apabila tidak sama sekali diuzurkan akan dia akan al-julus. Kalau dipaksa orang ada uzur lah. Ini ada ikhtiar, tahu pula haram. Dia buat juga kali. Qala al-Hisni, telah berkata oleh Imam Hisni dalam kitab Qam'un Nufus, muka surat 161 hingga 162. Apa tu? Qabla ta'rif. Kat mana tu? Qabla ta'rif. Yang qabla tamalluk. Qabla ta'rifi. Qabla ta'rifi. Ta'rif arrafa yu'arifu ta'rifan. Ta'rif tu nak kata heboh kot, mengheboh. Sebelum daripada buat hebahan. Dengan syarat-syaratnya, dengan syarat-syarat buat hebahan. Boleh juga. Boleh juga lah, sah juga lah. Sebab lepas tu dibuat contoh seperti setahun. Apa ni? Nak malam ni? Nyamuk dah ada. Nak kuliah ni. Wa fi hadithin, dan pada wa fi hadithi Anas, wa fi hadithi Anasin, dan pada satu dan pada hadis Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ay Allahumma radhi anhu, an Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah, isim anna, Allahi mudhafu ilaih, sallallahu alaihi wasallam, qala khabar anna, telah bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa ila qainatin, barang siapa yang duduk barang siapa kepada qainatin, yastami'u minha, kepada qainah tu lebih kurang tadilah al-mughanniyah tu, perempuan yang gelek-gelek majlis yang ada maksiat begitu. Yastami'u minha, mendengar ia yang man daripadanya, daripada qainah tu. Betul tak? Qainah, aku silap mana pula. Cari usaha Arab juga. Nak azan tu. Betul lah. Al-qainah, boleh dobit Al-qainah ni al-amatul mughanniyatu, hamba yang mughanniyah. Hamba yang menyanyi, yang gelek-gelek tu. Hamba. Kalau al-qainah ni galangan hamba. Subba, kalau dia dengar gitu, dia duduk situ, subba fi udhunaihi al-anuku, dituangkan naik fa'il al-anuku, timah cecair, fi udhunaihi, pada dua telinga man. Wal anuku, ini diulang dululah. Wal anuku, dan bermula anuku tu ialah bi dhammin nuni, dengan didhammahkan nun, wa bil maddi, dan dengan dipanjangkan mat, bukan anuku. Ialah khabar ar-rasasu, timah al-mudhabu, yang dicairkan akan timah tu sifat. Rawahu, telah meriwayatkan hadha oleh Ibnu Qutaibah, oleh Imam Ibnu Qutaibah radhiyallahu taala anhu, dan seterusnya. Wa tatafulu wallahu taala alam. Sambung pula pada malam ini insya-Allah taala. Wallahu taala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.